Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current VMY. Saudara-saudara dan sahabat sekalian, coba kamu bayangkan situasi ini. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan di mana umat Islam berkumpul di masjid untuk berbuka puasa dan mengeratkan silaturahim. Tetapi tiba-tiba masjid bukan sekadar tempat ibadah, tetapi juga pentas politik. Ada pemimpin kerajaan yang boleh berucap, tetapi pembangkang pula dilarang. Adakah ini adil? Atau ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku? Hari ini kita akan ulaskan isu ini dalam video ini dan bongkar apakah yang sebenarnya berlaku di dalam isu ini yang sedang hangat diperdebatkan pada masa sekarang di Sabah ini. Baiklah, baru-baru ini tular satu video menunjukkan Ketua Menteri Sabah Haji G. Nur berucap di Masjid Imam Haji Awang Hashim, Sipitang. Di dalam ucapannya, Haji G dilaporkan menyindir pihak pembangkang, khususnya bekas Ketua Menteri Syafi Apdal. Beliau menyeru penduduk di Sipitang dan Beaufort agar terus menyokong pemimpin tempatan yang sehaluan dengan kerajaan negeri, sambil mendakwa pembangkang hanya pandai menabur fitnah dan juga pembohongan. Lebih kontroversi, Haji G turut mempersoalkan pencapaian Syafi Apdal sebagai Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah sebelum ini, dengan menyoal semasa jadi Ketua Menteri 2,5 tahun, apa perancangan pun tiada, katanya. Kenyataan ini terus mencetuskan kemarahan Parti Warisan. Ketua Penerangan Warisan Aziz Zaman mempersoalkan mengapa Haji G dibenarkan berucap di masjid, sedangkan Syafi Apdal menghadapi sekatan apabila ingin menghadiri program berbuka puasa di tempat yang sama. Malah ada dakwaan bahwa jawatan kuasa masjid diberi tekanan untuk tidak membenarkan pemimpin pembangkang hadir. Persoalannya, adakah ini arahan rasmi dari Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah ataupun hanyalah tindakan pemimpin kerajaan yang menyalahgunakan kuasa? Kita kena jujurlah di sini. Jika benar ada larangan kepada ahli politik untuk berpolitik di masjid, maka semua pihak haruslah mematuhi peraturan sebegitu. Tetapi kalau hanya satu pihak saja yang dibenarkan dan pihak lain pula ditekan, ini jelas satu bentuk penyalahgunaan kuasa. Aziz Zaman turut mencabar MUIS untuk menunjukkan kesalahan Syafi Apdal sehingga beliau tidak dibenarkan menyampaikan ucapan di masjid. Sebab kalau kita tengok rekod, ucapan Syafi sebelum ini lebih kepada seruan memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bukan menyerang pihak lawan. Tetapi di dalam video Haji G ada elemen politik yang jelas, termasuklah seruan untuk terus menyokong kerajaan negeri dan menyalahkan pembangkang. Jadi di sini kita nampak ada sesuatu ketidakadilan yang berlaku. Apa yang lebih menarik, isu ini bukanlah hanya berlaku di Sabah. Negeri-negeri lain seperti Johor dan Perak sudah pun lama melarang aktiviti politik di masjid dan surau. Contohnya, Kerajaan Johor menegaskan bahwa ahli politik dilarang berucap atau menyampaikan sumbangan di masjid dan surau, kecuali menteri besar dan pengarusi jawatan kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri. Ini menimbulkan persoalan, kenapa ada pemimpin yang boleh dan ada yang tidak boleh pula? Bukankah ini bertentangan dengan prinsip keadilan? Ada juga pandangan yang mengatakan larangan politik di masjid ini sebenarnya berasal dari zaman penjajahan. Ketika itu, British mahu memastikan politik dan agama tidak bercampur supaya masjid tidak menjadi pusat gerakan menentang penjajahan. Tetapi dalam konteks hari ini pula, adakah larangan ini masih lagi relevan?
Sedangkan di banyak negara Islam yang lain, pemimpin politik boleh berucap di masjid selagi ia tidak mencetuskan kebencian ataupun perpecahan. Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri pun pernah menegaskan bahwa semua pihak perlu menghormati arahan pihak berkuasa agama negeri dalam hal ini. Tetapi sekali lagi kita tanya, adakah arahan ini digunakan secara adil? Jika pemimpin kerajaan boleh berucap di masjid, kenapa pemimpin pembangkang pula tidak boleh? Bukankah lebih baik jika masjid digunakan sebagai tempat untuk menyatukan masyarakat dan bukan sebagai alat politik satu pihak? Persoalan lain yang menarik adalah, adakah benar Shafie Apdal tidak melakukan apa-apa untuk Sabah ketika menjadi Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah? Aziz Zaman membidas kenyataan Hajiji dan mencabar beliau untuk menafikan kewujudan proyek-proyek yang telah dilaksanakan oleh Shafie Apdal sebelum ini. Jika kita melihat rekod sepanjang Shafie memegang jawatan tersebut dari tahun 2009 hinggalah 2015, banyak proyek pembangunan luar bandar telah dilaksanakan, termasuklah pembinaan jalan raya, bekalan air bersih, dan program perumahan rakyat termiskin ataupun PPRT. Malah Aziz Zaman mendakwa bahwa loji air dan jalan kampung yang ada di kawasan Hajiji sendiri di Tuaran pun dibina di bawah kepimpinan Shafie Apdal. Jadi saya ingin tanya kamu semua, adakah tuduhan bahwa Shafie tidak membuat apa-apa pun benar ataupun hanyalah satu propaganda politik semata-mata? Nah, coba jawab. Dan satu lagi, apa yang lebih menarik ialah isu ini muncul menjelang pilihan raya negeri Sabah yang dijangka berlangsung pada awal Oktober ini. Adakah ini sebahagian daripada strategi politik untuk melemahkan pengaruh warisan? Adakah masjid kini dijadikan alat untuk meraih sokongan politik dengan satu pihak dibenarkan berkempen, manakala satu pihak lagi disekat? Seterusnya kita juga perlu bertanya, bagaimana reaksi rakyat Sabah terhadap isu ini? Adakah mereka melihatnya sebagai satu bentuk ketidakadilan ataupun sekadar permainan politik yang biasa? Yang jelas, isu ini telah membuka mata banyak pihak tentang bagaimana politik boleh mempengaruhi institusi agama. Dan yang paling penting, adakah kita mahu melihat masjid terus digunakan sebagai alat politik, atau adakah kita mahukan satu sistem yang benar-benar adil di mana semua pihak diberi peluang yang sama? Apakah pendapat Anda semua tentang perkara ini? Isu ini bukan sekadar soal politik di Sabah, tetapi juga soal keadilan dan bagaimana agama digunakan dalam politik. Jika masjid adalah tempat ibadah, ia seharusnya bebas daripada pengaruh politik. Tetapi jika ahli politik terus menggunakan masjid sebagai pentas, adakah kita akan terus membiarkan satu pihak menguasai naratif? Mari kita bincangkan di ruangan komen di bawah, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini untuk lebih banyak pendedahan isu-isu semasa. Sampai jumpa lagi di dalam video yang seterusnya. Sekian saja. Terima kasih semua.